cakap banyak kali kan. Tak apa, kita hormatilah doktor. Dia bukan doktor hospital, dia doktor education, bukan medical doktor lah. Dia pernah telefon saya. Saya cakap apa yang saya perlu cakap lah. Dia selalu kacau saya punya video. Dia masuk dalam komen tu. Dalam komen tu dia selalu masuk. Dia copy je. Dia hantar dia punya kenyataan tu. Saya dapat direct daripada Yaman. Dia ada ni, saya dapat surat anugerah daripada negara Yaman tu. Daripada sana dapat daripada pembekal, dan saya minta dalam proses tunggu surat daripada tempat saya ambil madu ni. Dia hantar surat email menyatakan dia menjemput saya ke sana. Jadi kami akan pergi sat lah. Dia ambil, nak tunjuk ni tempat kami ambil dan sebagainya. Sebab yang hantar madu pada saya ni, ustaz ni dulu dia belajar Yaman. Dia duduk sana lama. Lepas pada tu dia faham sangat dah negara Yaman ni, ada ustaz yang bawa ni. Dan madu saya ni ustaz ni hantar pada saya, dan akaun pembayaran saya masuk ke dalam madrasah sekolah tahfiz autism, pelajar-pelajar anak-anak istimewa. Maknanya kita membantu madrasah tu. Jadi itulah kepuasan saya. Dapat bantu ustaz ni yang buka madrasah Ar-Rayyan ni, madrasah untuk anak-anak autism di Gombak. Di Gombak sana. Jadi nampak. Cumanya kalau pelanggan tanya saya apa pandangan ustaz tentang komen doktor ni, dia kata tiruan apa semua. Kita tak nafikan madu tiruan ni ada di mana-mana. Kita tidak nafikan. Cumanya yang saya ambil direct daripada pembekal ni, daripada sana. Cumanya kita perlu korbanlah 10 ke 15 ribu untuk pi tempat tu. Sebab bila ramai sangat orang bertanya ni, saya nak bagi satu jawapan tu je. Tak perlu nak diulang banyak kali. Bagi saya senang aja. Kalau doktor ni jual, sebab dia pun penjual madu. Doktor ni dia penjual madu. Cumanya saya boleh jawab, akhlak di dalam Islam merangkumi, termasuk juga dalam perniagaan. Islam mengajar kalau kita nak berniaga, Islam larang kita menjatuhkan perniagaan orang lain. Itu aja. Jadi mungkin terpaksa korban 10 ke 15 ribu lah untuk pergi ke Yaman. Sebab sekarang ni Yaman dalam keadaan golak. Banyak prosedur nak pergi tu. Itulah nak cakapnya itu je. Jadi kesian tuan datang jauh-jauh kan. Datang jauh-jauh. Cumanya saya boleh cerita setiap hari. Kalau saya main kedai, kalau saya jumpa pelanggan saya, maka saya akan dapat berita-berita baik daripada Allah. Itu je. Macam mana kan? Kalau lah madu, saya tidak nafikan madu di pasaran banyak tiruan, banyak buatan yang dibuat daripada pisang, yang buat daripada gula merah, buat daripada Nescafe, macam-macam lah, buat daripada pulut. Tak perlu lebah pun, boleh buat. Saya pun boleh buat, insya-Allah boleh buat. Campur satu bahan chemical, jadilah madu. Cumanya apabila dia doktor ni cuba kacau saya punya komen YouTube apa semua, saya rasa kurang bagus sikit lah. Kurang akhlak dalam perniagaan. Orang berniaga ni kaki kiri neraka tau. Kaki kirinya neraka, kaki kanannya syurga. Bila-bila masa orang berniaga ni. Kalau kita buat silap, maka tempat kita dalam neraka. Kalau kita buat betul, tempat kita dalam syurga. Sehingga kan Nabi bagi tahu 3 golongan akan masuk syurga tanpa hisap. Salah seorangnya ahli perniagaan yang betul dan dia tidak menjejas agamanya, ibadatnya, hubungannya dengan Allah.
tidak jejas. Maka inilah kelompok istimewa orang berniaga. Sebab tu Nabi suruh orang Islam berniaga kan. Kerja tak salah, tapi berniaga lah. Macam tu. Kan tak salah, nak kerja. Nak kerja pun tak apa. Tapi Nabi tekankan berniaga lah. Dalam berniaga ni banyak ilmu-ilmu yang kita kena belajar. Kita boleh aman dalam berniaga. Hormat orang, kasih pada orang, macam tu. Kau macam mana tuan? Cumanya kita tak boleh peluk aja sekarang. Tak boleh salam, tak boleh peluk. Kita hormatlah sebab sementara ni kan. Jadi dalam proses nak pisah sana. Walaupun dalam keadaan bahaya, tapi kena pembuktian lah demi untuk nak sebarkan janji Allah. Allah telah janji madu lebah penawar. Surah An-Nahl ni, dan sedang buat masjid lah. Duit pelanggan saya ni, inilah masjid yang sedang buat. Tengah nak bubuh kubah, tengah nak dinding dah naik, semua dah naik, tengah nak bubuh kubah dan bumbung aja. Tapi tu boleh plaster, boleh ni lah. Ni siap ni. Duit pelanggan. Bukan duit saya, duit pelanggan. Saya tahu pasal Ustaz kata yang kata doktor tu kan? Ya. Saya tahu lah siapa. Saya minta maaf jangan ni lah, kita hormat sebab dia orang tua. Dia pun orang yang juga kan, orang apa. Pasal tu lah saya tahu kata yang Man kata ni kan, saya pun orang tengah lah. Tahu lah dia kan. Itu yang saya ni nakkan kepastian sebenarnya. Kan, maknanya saya datang sini pun saya pun nak tahu sebab tu saya senang bercerita. Betul. Saya tak suka cerita banyak kali benda ni. Hari inilah kali pertama saya bercerita bab ni. Sebab sampai satu peringkat saya kena buat satu perusahaan, habis duit 10,000, 15,000 untuk pergi sana. Kalau ikut pergi biasa tak mahal pun. Tapi sekarang ni dia kena pergi ikut Mesir dulu. Ikut Mesir, daripada Mesir tidur sana 2 malam dulu baru boleh masuk. Dia bukan ikut perjalanan biasa. Bagi saya, kalau madu tu asli, dia ada janji Allah, janji Nabi. Kalau madu tu tidak asli, dia tidak ada janji Allah dan tidak ada janji Nabi. Senang je. Bila tidak ada janji Allah, tidak ada janji Nabi, kemudarat, dari manfaat yang Allah terjanji tadi, dia tak akan jadi manfaat, dia akan jadi mudarat. Sebaliknya, kalaulah madu itu asli, kan, madu lebah asli tanpa bagi makan, yang terbang, yang cari nektar bunga lebah tu, dan dia balik buat madu, dan madu tu dikeluarkan, maka pasti di dalam madu tu ada janji Allah, janji Rasul. Simple je. Hebatnya Allah. Hebatnya Allah, lebah yang ada 2 perut. Dia makan untuk diri dia makan, dan dia masuklah perut dia di belakang sana. Maka terjadilah proses macam kita buang air besar dan sebagainya. Maka dia buang ikut usus dia. Sebaliknya lebah madu, dia makan, dia tarik nektar daripada pokok yang telah dimesyuaratkan di dalam sarang tadi ni, yang telah dimesyuaratkan dan telah diputuskan mesyuarat tu, maka dia keluar cari nektar. Kalau kita ambil daripada nektar pokok sidir, ambil daripada pokok sidir ni, maka dia buat masuklah dalam sarang dia. Dia buat masuk, dia proses di sarang, dia di perutnya, di atas belakang. Dia ada 2 perut. Setelah dia proses jadi madu, maka dia keluar balik ikut mulut. Bukan ikut usus. Betapa kasihnya Allah. Betapa mulianya Allah nak jaga kita. Kan, dan betapa agungnya Allah, betapa bersihnya madu. Sebab madu ni tempat dalam syurga nanti kan. Sungai madu tanpa lebah kan. Sungai madu. Jadi kita nak berniaga lah. Tapi jangan terlalu seronok sangat menjatuhkan perniagaan orang. Tak baik. Nanti Allah marah, nanti Nabi marah. Itu je. Kita hormat. Mereka ada PhD, kita hormat. Kita hormat. Tapi dalam etika kerja, etika berniaga, dia penting sangat. Gitu. Tak apa. Saya habis 10-15,000 tak apa, insya-Allah. Tapi saya nak buktikan bahawa janji Allah itu benar. Jadi saya nak tahu sebalik 68 69 ni apa Ustaz? Surah Lebah dalam Quran tu ada satu surah. Surah Baqarah, surah An-Nahl tu, dan ayat 68 dan ayat 69 ni, khususnya ayat 69 lah. Tapi pasal kita nak bagi cantik tu, nak buka nombor kaitan, nak nombor dekat syarikat, kan? Jadi nak bagi nampak cantik sikit.
khusus. Allah telah janji madu lebah penawar untuk manusia. Baik, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai makhluk, hamba yang hina kan, makhluk, jadi daripada air mani kan. Jadi kita taat aja. Okey, sekarang ni Tuhan tak sihat. Tak apa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku tak sihat. Pasti ada hikmah dia, kan? Dah lama dah aku sihat, sekarang aku tak sihat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sebab aku yakin kehidupan aku sebenarnya kehidupan sebenar di dalam syurga, bukan sekarang. Sekarang ni perjalanan aja. Jadi ada perkara ni kita amal madu dan sauda. Kesembuhan urusan Allah. Betul tak? Kita taat aja. Harap-harap dengan ketaatan kita tadi itu Allah Ta'ala suka. Dah selesaikan masalah kita. Taat aja. Orang taat ni orang yang akan dapat Allah. Orang taat dapat Allah. Banyak kes, banyak kejadian orang yang taat, Nabi mai peluk pun ada. Dia mimpi Nabi mai peluk dia sebab dia taat. Banyak kes kita dengar. Orang yang taat, walaupun dia ada perasaan, walaupun dia ada sedih, tapi oleh kerana dia taat, malam tu dia mimpi Nabi mai peluk dia. Nabi mai bercakap, saya suka pada kamu. Banyak kes lah. Jadi sama juga dalam konteks kesihatan pun, kan? Allah dah janji, Nabi dah janji, jadi kita amal saja. Kita amal apa yang inilah, khususnya dalam kesihatan ni tentang madu dan sauda. Untuk sakit jantung ni, kalau kebetulan tuan datang dan satu orang pelanggan saya tu dia kena serangan jantung, dia dah memang dia rasa dia dah nak mati dah. Dia kena serangan. Masuk hospital, cek, dia kena serangan jantung. Apa pada tu dia geram macam mana tak tahu. Satu botol kecil ni 2 kali makan je. 2 kali tuang je. Satu botol ni dia sepatutnya 20 hari, 30 hari makan. Sebab kita makan setengah sudu je. Setengah sudu. Lebih tak apa. Tapi nak ceritanya dia kata dia dah sedia untuk mati dah. Maksudnya macam tu. Dia dah apa-apa pun aku nak mati dah ni. Jadi madu ni dia makan 2 kali je. Setengah satu malam, pagi esok lagi setengah habis. 2 kali makan satu botol ni. Allah Ta'ala izin sihat dan kahwin dah. Dulu dia kahwin, dah pisah. Maknanya sekarang ni dia dah confident dah. Dia dah sihat, alhamdulillah. Itulah. Itu di antara pengalaman-pengalaman. Jadi nak ceritanya setiap hari ada keajaiban. Kalau saya mai sini jumpa pelanggan, maka pelanggan akan cerita keajaiban. Maknanya masalah-masalah dia tu dah selesai satu persatu. Kalau jumpa di mana-mana pun orang akan panggil saya. Kita dah tak kenal pelanggan ramai kan. Terima kasihlah saya dah boleh tidur malam. Sebelum ni saya tak boleh tidur malam. Terima kasihlah sekarang ni saya dah boleh makan. Dulu saya makan dia tercekik macam nak mati. Sekarang saya dah boleh makan. Kita pun tumpang syukur. Gitulah tuan. Apapun tuan mai jauh ni satu pengorbanan yang besar, yang hebat. Dengan niat untuk mai makan madu kan. Tuan mungkin tak perasan. Tuan mai sebab tuan tak sihat. Tapi tuan datang ni sebab tuan nak amal Al-Quran. Maka setiap inci bumi yang tuan pijak ni akan jadi saksi di akhirat. Aku datang jauh untuk amalkan Al-Quran dan Sunnah. Ui, dahsyat. Silakan ulama kata badan kita yang terkena debu tu tidak akan dihisap, tidak akan dibakar oleh api neraka. Pentingnya amal agama kan. Allah kan dia ada nilai dia di sisi Allah. Jauh datang kan untuk amalkan Quran dan Sunnah. Jadi kita harap badai kesian daripada Allah, masalah akan selesai lah. Boleh tu apa-apa saya tak boleh janji apa-apa, ikhlas saya beritahu. Sebab tu pelanggan yang datang nak beli pun tak apa, tak beli pun tak apa. Sebab saya tak boleh, saya tolong doa aja, tolong doa. Boleh tu tak? Jadi kita gabungkan doa. Tuan doa, anak isteri doa, keluarga doa, abang kita doa. Kita pakai doa, kita pakai gabung doa supaya Tuhan selesai masalah. Boleh tuan Okay, alhamdulillah. Itulah.
Seronok sebab biasa kalau orang ramai, satu orang 15 minit saja. Oh. Ini pasal dah tak ada orang, kita boleh sembang panjang. Allah bagi peluang. Amin. Itulah kena masa dia. Rezeki. Tuan memang asal Seremban. Saya rasa Kuala Pilah. Oh, Pilah. Pilah. Bukan Kuala Pilah. Tahu je lah. Pilah. Macam mana? Pilah. Kerja di Semban lah. Ramai orang di 9 Mai. Seronok saya duk ajuk-ajuk cakap. Pilah. Ya. Pernah sampai sana? Ustaz? Bulan berapa saya pergi bulan oh dah. Sebelum PKP lagi saya pergi. Oh, gitu. Sebelum PKP tahun lepas. Oh, lama tu. Lama dah. Kan kita dah terkurung ni tak lebih mana-mana dah. Yalah. Ramai kawan-kawan di Seremban ada. Ramai kawan. Seronok, pelanggan-pelanggan pun ramai. Kalau ikut nak makan kenduri hak pelanggan-pelanggan ni seluruh Malaysia. Malaysia mai. Seluruh Malaysia. Saya tengok tu, oi. Allah. Macam-macam penyakit kan? Macam-macam penyakit. Berat Allah. Macam-macam sampai tak terfikir akal pun ada. Ada. Tak terfikir penyakit ini kita tak pernah dengar lah contoh macam tu. Ada pula macam tu kan? Kita tak pernah dengar lah penyakit ni. Seperti contoh minggu lepas penyakit tak ingat lah apa penyakit dia. Tak ingat lah. Tapi memang tak pernah dengar penyakit tu. Dia jenis darah lah, masalah darah, masalah hepatitis ni. Saya pun tahu ya. Saya dah tak lama dah untuk hidup Ustaz. Hospital cakap saya dah tak lama untuk hidup. Macam itulah. Hospital tu dia kan? Hospital tu dia. Itu kita hormatilah tuan. Kita Ya, hormatilah. Kita hormatkan dia cara dia, kita cara kita. Betul. Kampung cara kampung, kita hormat semua. Betul. Matlamat nak bagi sihat, boleh ibadat, boleh hidup dengan sempurna. Cumanya kalau macam ni tuan punya kan? Kalau macam ni, kalau saraf tuan macam ni, emosi kadang-kadang tak terkawal sikit. Bila macam ni. Saraf tuan sebelah kanan. Uzur sangat. Ni saraf sebelah kanan. Dia kadang-kadang tuan boleh jadi kemurungan. Tuan boleh jadi insomnia, tidur malam terganggu dan sebagainya. Jadi dalam madu dan sodak tu saya dah doa siap dah untuk servis balik semua sistem, semua organ ni, termasuk juga gangguan. Sama ada sihir, santau, saka dan sebagainya. Sebab bila antibody kita lemah macam ni, kita takut syaitan ambil peluang tu ni. Dia nak lemahkan kita, dia nak bagi kita buat alasan supaya kita ni tak semayang. Dia nak bagi kita buat alasan supaya kita ni malas baca Quran, malas zikir. Dalam dia sama, lama-lama dia akan bisik. Islam ni betul ke? Allah ni betul ke? Ada ni, ada yang mula. Itu peranan syaitan. Jadi Nabi pesan rawatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Jadi dalam Quran, dalam madu ni kita doa untuk matikan sihir, santau, saka dan sekali. Jadi untuk halau syaitan semua sekali lah. Sebab pernah kita berkomunikasi, boleh sembang-sembang, rupanya syaitan, dia mengaku dia syaitan, bukan jin pun ada juga. Jadi bahayalah, bahaya. Kadang-kadang kita duk salahkan jin, naya jin, kita salahkan dia kan, rupanya syaitan. Jadi dia syaitan ni dia akan bekerja lah, bekerja bersungguh-sungguh. Bila saya tanya sebab apa kau kacau anak aku ni, dia kata sebab aku nak heret dia duduk dengan aku dalam neraka. Hang syaitan kau? Dia mana syaitan? Jadi matlamat dia sampai kiamat dia akan berusaha keras untuk sebanyak mungkin berdayakan kita orang beriman untuk masuk neraka dengan dia. Jadi kita bimbang. Jadi dalam tu kita doa siap dah, insya-Allah lah tuan. Pertama, bila tuan antibody tuan uzur macam ni, tuan akan mudah jadi resdung. Tuan akan jadi mudah jadi bengkak tengkok, tiroid bengkak, ulcer mulut, panas muka, lenguh tengkok dan sebagainya. Bila macam ni. Lepas tu yang kedua, paru-paru tuan pun uzur. Jadi bila paru-paru tuan uzur,